Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tulihuli ma ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bi khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim, amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita sama-sama menyambung perbahasan daripada kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50. Kita masih lagi membicarakan tentang sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala setelah kita membicarakan tentang sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatahu lil hawadis, dan kita masuk kepada sifat yang seterusnya, iaitu qiyamuhu binafsih. Allah Subhanahu wa ta'ala juga wajib bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Ya, ini maksudnya berdiri pada zatnya sendiri. Dalam erti kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu pada apa pun. Tidak perlu pada tempat dan tidak perlu pada orang yang menentukannya. Oleh kerana itu mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyamuhu bi ghairih, iaitu berdiri pada selainnya, kerana itu adalah sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'a ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamulah yang perlu kepada Allah, yang memerlu kepada Allah, kerana Allah itu Allahus Samad, Allah tempat pergantungan semua manusia, dan Allah dialah yang maha kaya, yakni tidak memerlukan sesuatu bagi maha terpuji. Di dalam surah Fatir, di dalam ayat ini ditegaskan bahawa Allah maha kaya, dalam erti kata tidak perlu kepada apa pun. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan pada tempat dan tidak memerlukan orang yang menentukan atau menciptakannya. Maka dengan itu begitu salahlah bagi mereka yang mengatakan Allah itu bertempat, kerana Allah tidak perlu pada apa pun. Apa yang dimaksudkan dengan tidak perlu pada tempat dan orang yang menentukan? Para ulama membahagikan makhluk di dalam alam raya ini pada dua macam, iaitu benda, zat atau ain, dan sifat benda, arat. Kalau kita berkata buku ini berwarna hijau dan panjang, maka buku itu adalah bendanya, sedangkan hijau dan panjang adalah sifatnya. Kita tidak pernah
boleh menggambarkan sesuatu benda kecuali memiliki banyak sifat benda, seperti warna, panjang, kedalamannya, bentuk, tempat, waktu dan lainnya. Kita juga tidak dapat menggambarkan sifat benda kecuali menetap pada benda sebagai tempatnya. Kita tidak boleh menggambarkan warna hijau kecuali apabila melekat pada benda yang berwarna hijau. Kita tidak boleh menggambarkan sifat panjang kecuali pada benda yang panjang. Demikian pula semua sifat-sifat benda seperti bergerak, diam, dekat, jauh, panjang, pendek, warna dan lain sebagainya. Benda dan sifat benda perlu pada yang mewujudkannya. Kebendaan dan sifat-sifat benda tersebut semuanya mustahil terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan pada sesuatu sebagai tempatnya. Seperti sifat benda yang memerlukan benda. Allah juga tidak perlu pada orang yang menciptakannya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebagaimana benda dan sifat benda yang perlu pada penciptanya. Alam ini ada penciptanya, kita ada penciptanya, kerusi ada penciptanya, meja, apa lagi, batu, pokok, binatang, semuanya ada penciptanya. Jadi mengapa yang dikatakan demikian? Kerana Allah Subhanahu wa taala bersifat qidam, tidak ada permulaannya, sedangkan benda dan sifat benda bersifat baharu, ada permulaannya dulu, tak ada, sekarang ada. Begitu. Allah tidak perlu pada benda dan sifat benda sebelum keberadaannya dan setelah keberadaannya. Maka tak boleh kita mengatakan Allah itu bertempat, Allah itu tempatnya di langit, di arasy, kerana Allah tidak memerlukan kepada tempat, tidak memerlukan kepada sesuatu. Kerana yang memerlukan kepada Allah ialah alam ini, makhluk ini. Sifat benda tidak boleh diberi sifat kudrat, iaitu berkuasa, maha kuasa, sama, mendengar, basar, melihat, dan iradat, berkehendak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha mendengar, maha melihat, maha berkehendak. Innama amruhu idza rada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maha mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hamba-Nya, sama ada secara tersembunyi ataupun yang tersimpan di dalam dada, dan maha berfirman. Penjelasan ini menghantarkan pada kesimpulan tentang kesesatan mereka yang menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Kerana golongan-golongan yang sesat akan menyifatkan Allah seumpama makhluk dan menggambarkannya, menempati sebagian makhluknya seperti matahari, bulan, manusia dan lain-lain. Kerana itu Islam adalah agama tanzih, iaitu menyucikan Allah dari menyerupai makhluknya secara mutlak. Demikianlah sebagaimana yang digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhan yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Ayat ini menegaskan bahawa Allah maha suci dari sifat-sifat yang mereka katakan yang menjadikannya serupa dengan makhluknya. Maha suci daripada orang-orang yang berkhayal ataupun orang-orang yang membayangkan tentang sifat-sifatnya itu. Pada dasarnya antara sifat-sifat itu iaitu wujud,
qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis dan qiyamuhu binafsih. Ada dalam sifat-sifat ini pengertian dan masing-masing dapat memberikan pengertian pada lainnya. Akan tetapi para ulama menjelaskan semuanya lebih terperinci secara tafsil kerana persoalan ini terlalu penting, sangat penting untuk kita mempelajari sifat 20 ataupun sifat 50 ini. Kerana kalau tidak kita akan memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran mengikut kefahaman kita, bukan mengikut kehendak Allah. Sebagaimana ayat-ayat yang samar-samar, yang mutasyabihat, yang memerlukan pada akhir zaman ini kepada takwil. Sebagaimana sebahagian daripada salafus salih mereka tafwid, menyerahkan pengertiannya kepada Allah. Tetapi untuk kita, kerana berlaku fitnah pada akhir zaman ini, yang mereka memahami ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat dan hadis mutasyabihat dengan mengikut kefahaman akal mereka. Ini sangat bahaya. Itu sebab sangat-sangat penting untuk kita memahami akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar-benarnya, mengikut metod yang telah disusun oleh imam kita, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan ditambah lagi dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian sifat seterusnya wahdaniyah. Wahdaniyat iaitu Allah juga memiliki sifat wahdaniyat, yakni esa dan tunggal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Sifat wahdaniyat ini adalah sifat yang paling penting dalam ilmu tauhid. Sangat penting. Kerana itu ilmu itu disebut dengan ilmu tauhid. Sebagaimana di akhir zaman ini golongan-golongan Kristian yang mereka itu cuba masih lagi ingin menggunakan kalimah Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab mereka, tetapi apakah mereka itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang yang beriman yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka itu mempunyai ajaran Trinity dan mengatakan Nabi Isa alaihi salam tu anak Allah dan sebagainya. Ini sangat bahaya. Kalau dibenarkan orang-orang Kristian menggunakan kalimah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan percaturan orang-orang yang menganut pluralisme agama, iaitu menyamaratakan semua agama sama. Ini sangat bahaya di akhir zaman ini. Baik. Mungkin ada yang bertanya, di manakah letak keesaan Allah? Jawabnya, Allah Maha Esa dalam zatnya, Maha Esa dalam sifat-sifatnya, Maha Esa dalam af'alnya, perbuatannya. Sebagaimana kita lihat apa yang dikatakan Maha Esa dalam zatnya, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya memiliki dua pengertian. Pertama, zat Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun dari beberapa bahagian. Kerana sesuatu yang tersusun dari beberapa bahagian berarti tidak tunggal dan tidak esa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam zatnya. Keduanya, zat Allah tidak serupa dan tidak sama dengan zat apapun selain zat Allah. Apabila di suatu daerah ada seorang yang dianggap alim, lalu ketika orang-orang ditanya apakah orang alim itu satu-satunya di daerah itu, apabila mereka menjawab, ada juga orang alim yang hampir menyamai dan yang
satu level dengan beliau. Bererti orang alim tersebut bukanlah satu-satunya di daerah itu. Kerana ada orang lain yang hampir ataupun menyaingi dengan ilmunya. Tetapi jika jawapan mereka, beliau satu-satunya yang alim di daerah ini, bererti beliau seorang yang tunggal dan satu-satunya orang yang alim di daerah tersebut. Kerana tidak ada yang menyerupai ataupun menyamai ataupun menyaingi dia. Allah Maha Tunggal. Dalam zatnya, dalam erti tidak ada zat lain yang menyerupai atau menyamainya. Ya? Kerana itu zat Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti tidak berupa jauhar, yakni benda terkecil yang tidak dapat dibahagi-bahagikan, tidak berupa jisim, benda yang tidak dapat dibahagi-bahagikan, dan tidak berupa arat, sifat benda. Bukankah udara, angin itu tidak boleh dibagi-bagikan? Sifat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam zat di atas membantah golongan-golongan sesat daripada Wahabi, Mujassimah, Musyabihah yang beranggapan bahawa zat Allah terdiri dari beberapa bahagian dan menyerupai makhluknya iaitu manusia. Sedangkan dalil bahawa Allah Maha Esa dalam zatnya dengan dua pengertian, iaitu dengan sifat mukhalafatu lil hawadis yang telah kita bicarakan sebelum ini. Dalil yang paling mudah iaitu dalil di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Maka di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan sifat zatnya dengan menggunakan kata ahad sebagai bentuk terkuat yang menunjukkan pada erti esa dan tunggal. Ketunggalan dalam kata ahad tersebut artinya adalah zat Allah tidak tersusun dari beberapa bahagian, kerana sesuatu yang tersusun dari beberapa bahagian bererti tidak tunggal. Ini yang disebut oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam Taksis Taqdis halaman yang ke-59. Ayat Qul huwallahu ahad inilah yang menjadi dalil bagi keterangan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan inilah yang perlu kita memahaminya agar kita itu tidak menjadi golongan pluralisme ataupun menyetujui orang-orang Kristian yang ingin menggunakan kalimah Allah. Maha Esa dalam sifat. Keesaan Allah dalam sifat-sifatnya memiliki dua pengertian. Pertama, sifat-sifat Allah tidak berbilangan dan tidak lebih dari satu dalam satu jenis yang sama. Seperti sifat kudrah, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Kedua, sifat Allah tidak menyerupai dan tidak sama dengan sifat apapun dan siapapun. Memang ada beberapa kesamaan sifat dalam sebutan. Misalnya Allah memiliki sifat ilmu dan orang alim juga memiliki ilmu. Kesamaan tersebut hanya terjadi dalam lafaz, dalam sebutan. Tetapi berbeza dalam hakikatnya. Ilmu Allah adalah sifat yang wajib bagi Allah. Sedangkan ilmu manusia adalah sesuatu yang bersifat baru datang. Sebelum ini tidak berilmu. Sebelum ini kita tidak mengetahui apa-apa. Dan semuanya adalah kurniaan Allah. Mengaji dulu, belajar dulu, baru dapat ilmu. Adanya guru, adanya kitab, adanya catatan. Itu dalam peringkat untuk kita mempelajari kitab. Barulah ilmu itu kita dapat. Dan yang paling penting,
mendapat keberkatan dalam menuntut ilmu itu. Ya. Sehingga kan kita dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Maha Esa dalam perbuatan, iaitu af'al. Keesaan Allah dalam perbuatannya memiliki dua pengertian. Pertamanya, perbuatan Allah tidak serupa dan tidak sama dengan perbuatan siapa pun. Tak sama. Ya? Apabila Allah SWT menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu akan jadi. Berbeza dengan manusia apabila melakukan sesuatu memerlukan banyak sarana dan alat bantuan. Kadang-kadang tak jadi. Buat kuih tak jadi. Buat bangunan runtuh. Buat lebuh raya suka runtuh pula. Tak jadi. Itu perbuatan manusia. Berbeza perbuatan manusia dengan perbuatannya Allah SWT. Kerana apabila Allah dengan iradatnya, kehendaknya, dan Allah SWT itu dengan kudratnya berkuasa, maha kuasa. Innama amruhu iza rada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia mengkehendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia mengikut kehendak Allah dan kudratnya Allah. Kita boleh macam tu. Innama amruhu iza rada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tiup. Terus jadi kereta sebiji. Terus jadi kuih, terus jadi bangunan, terus jadi anak. Berbeza. Kita perlukan kepada bantuan, perlu kepada alat nak buat bangunan. Mesti ada batunya, pasirnya, tukangnya. Semua perlu kepada bantuan. Seorang-seorang boleh buat anak? Tak boleh. Kena ada pasangannya. Kena berkahwin, kena ada bantuan dan sebagainya. Sedangkan Allah SWT tidak memerlukan kepada sesiapa pun. Maka dengan itu ayat innama amruhu iza rada syai'an ayaqula lahu kun fayakun itu menunjukkan bahawa perbuatan Allah tidak serupa dan tidak sama dengan perbuatan makhluknya. Kedua, semua perbuatan manusia disengaja dan tidak disengaja, besar atau kecil, adalah ciptaan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu zarah pun yang bergerak kecuali dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berbeza dengan pendapat Mu'tazilah, Syiah ataupun Hizbut Tahrir, yang berpendapat bahawa perbuatan manusia yang sengaja adalah ciptaan dan ketentuan manusia itu sendiri. Dengan demikian, golongan Mu'tazilah, Syiah, Hizbut Tahrir, mereka ini telah melanggar konsep keesaan Allah dalam perbuatan wahdaniyat fil al-af'al. Sedangkan dalil bahawa semua perbuatan manusia merupakan ciptaan dan ketentuan Allah adalah banyak sekali. Antara lain, di mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dalam surah Qamar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, mengikut kadar. Maka di dalam ayat ini Allah SWT mengkhabarkan bahawa semua yang diciptakannya sesuai dengan apa yang telah ditentukannya sebelum menciptakannya. Penciptaan berjalan sesuai dengan apa yang telah Dia tentukan, Allah tentukan. Ketentuan juga berjalan sesuai dengan apa yang Dia ketahui. Jadi penafsiran tersebut, ayat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, bertetapan amat sesuai dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala qala,
Ja'ad musyriku Quraisyin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhasifunahu bil qadar. Orang-orang musyrik dari suku Quraisy mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendebatnya tentang ketentuan Allah Subhanahu taala. Qala fanazalat hazihil ayah. Lalu turunlah ayat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ayat tadi itu. Dan turunlah ayat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan ayat itu yang turun. Yang turun ialah ayat innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Iaitu innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia. Yauma yushabu nafin nari ala wujuhihim zuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Hujungnya tu baru ayat yang tadi tu, iaitu dan di dalam neraka orang-orang berdosa berada dalam kesesatan di dunia, dan di dalam neraka ingatlah pada hari itu mereka diseret ke neraka atas muka mereka dan katakan kepada mereka dan segala sentuhan api neraka, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dalam hadis lain juga dijelaskan an Abdillah ibn Amri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraqallahu minal maqadiri wa umuri dunya qabla an yakhluqas samawati wal arda wa arshuhu alal ma'i bi 50,000 sanah. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah selesai menetapkan pelbagai ketentuan dan urusan dunia 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, ketika arasnya ada di atas air. Ini boleh kita rujuk dalam hadis riwayat Imam Muslim, iaitu 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi telah ditentukan. Jadi di dalam hadis ini ditegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah selesai menetapkan berbagai ketentuan dan semua urusan dunia 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, ketika arasy masih di atas air. Allah juga berfirman tentang takdir. Malam besok kan, malam nisfu Sya'ban, yang ditentukan qada dan qadar, takdir seseorang itu. Di mana Allah SWT menyebutkan wa asa Adam rabbuhu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Dalam surah Taha. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberikan petunjuk. Ayat tersebut, ayat ini memberikan pengertian tentang ketentuan Allah bahawa Nabi Adam alaihi salam akan memakan buah khuldi, iaitu buah larangan. Itu telah ditentukan oleh Allah. Kerana itu Nabi Adam AS tidak dapat menghindarkan diri kecuali melakukannya. Demikian ini yang sesuai dengan apa yang telah Allah ketahui pada azal, iaitu azali, tanpa permulaan. Dan ini sangat sesuai dengan hadis sahih yang seterusnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atajja Adam wa Musa wa qala Musa
ya Adamu anta abuna khayyabatana wa akhrajtana minal jannah. Faqala lahu Adam, anta Musa alladhi anta Musa alladhi istafaka Allah bikalamihi wa qattalaka at-taurata biyadihi atalumuni ala amrin qaddarahu Allah alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah. Fahajja Adamu Musa. Nah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi salam berdebat. Ya, berdebat kan? Nabi Musa berkata, hai Adam, engkau ayah kami telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari syurga. Lalu Nabi Adam alaihissalam berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, kamu Musa yang Allah telah memilihmu dengan firman-Nya menuliskan kitab Taurat untukmu dengan tangannya. Bermaksud dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah. Apakah kamu mencelaku sebab perkara yang telah Allah tetapkan padaku 40 tahun sebelum menciptakan aku? Akhirnya Nabi Adam alaihissalam dapat menewaskan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Adam dapat mengalahkan Nabi Musa. Alhamdulillah. Fahajja Adam dan Musa. Fahajja Adam Musa. Kalahlah Nabi Musa alaihi salam dalam debat tersebut. Hadis ini dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahawa Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam perdebatan dengan mengatakan bahawa apa yang dilakukan oleh Nabi Adam berupa makan buah khuldi, iaitu buah larangan di dalam syurga, yang dihasut oleh iblis, di mana Nabi Musa tidak berhak mencela Nabi Adam sebab perbuatan tersebut. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu semuanya. Itu sebab kita kena faham semuanya perbuatan Allah Subhanahu taala. Ayat ini menegaskan bahawa Allah yang menciptakan manusia dan menciptakan semua perbuatan yang dilakukannya. Penafsiran ini sesuai dengan hadis yang sahih an Huzaifah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa kulla dhani'in wa sa'atah. Daripada Huzaifah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang menciptakan setiap orang yang berbuat dan perbuatannya. Hadis ini boleh tengok dalam Sahih Bukhari, dalam Khalq Af'al Al-Ibad, iaitu begitu juga di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bahaki, di dalam Al-Qada wa Al-Qadar, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Baik. Dalil-dalil lain tentang keesaan Allah SWT dalam perbuatan, dalam erti beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu taala, dapat dibaca dalam kitab Al-Qadar wa Al-Qadar karya Al-Imam Al-Bahaki rahimahullah taala. Beberapa dalil yang telah kita sebutkan menunjukkan bahawa Allah Maha Esa dalam perbuatannya, dalam erti semua perbuatan manusia disengaja dan tidak disengaja, besar atau kecil, adalah ciptaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kudrat. Di antara sifat wajib bagi Allah adalah sifat kudrat. Artinya maha kuasa ataupun perkuasa. Kita tengok itu terjemah yang paling dikatakan paling tepat, iaitu perkuasa.
Boleh juga kita gunakan maha kuasa itu kalau orang yang tak faham dah tentang perkuasa itu. Baik. Allah maha kuasa mewujudkan semua perkara yang mungkin sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak ada kuasa. Ada kuasa kita? Tak ada kita. Kuasa kita boleh ditarik kan? Bila-bila saja Allah SWT boleh menarik. Kita ini naqais, lemah, manusia yang tidak ada apa-apa. Sedangkan dalil bahawa Allah wajib memiliki sifat kudrat. Seandainya Allah itu tidak maha kuasa, pasti Allah itu lemah. Seandainya Allah itu lemah, pasti dunia ini tidak ada. Ternyata dunia ini ada. Berarti Allah bersifat kudrah. Kerana itu mustahil Allah memiliki sifat sebaliknya, iaitu sifat lemah. Allah SWT berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat ini menegaskan bahawa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya, sesuatu yang mungkin menurut akal yang sihat. Dan ini dijelaskan di dalam hadis sahih. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna istikharatil fil umuri kulliha kama yu'allimuna surati minal Qur'an yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' raq'ataini min ghairi faridah summa liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqadratika wa as'aluka min fadlikal azim fa inna qad taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajari kami memohon kebaikan segala urusan sebagaimana mengajari kami surah dari Al-Quran. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang kamu bermaksud melakukan sesuatu, maka solatlah 2 rakaat selain solat fardu. Kemudian katakanlah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqadratika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan kepada Engkau dalam pengetahuan, memohon kekuasaan kepadamu dengan kekuasaan, dan memohon kepadamu dari anugerahmu yang agung. Sesungguhnya Engkau maha kuasa dan aku tidak ada kuasa. Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Dan Engkau maha mengetahui segala yang tersembunyi. Hadis daripada Sahih Bukhari, riwayatkan juga di dalam Sunan Abu Daud, Imam Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Dalam hadis sahih ini ditegaskan bahawa Allah memiliki sifat kudrat dan sifat ilmu. Sifat kudrat atau kekuasaan Allah, ini perlu kita memahami menurut akal kita yang sihat. Jadi mengapa sifat kudrat Allah mengarah kepada sesuatu yang mungkin menurut akal yang sihat? Demikian itu untuk memberikan jawapan kepada orang-orang yang ahmak, orang-orang yang bodoh ataupun akalnya tidak sihat. Misalnya ada orang yang bodoh berkata, mampukah Allah mengeluarkan aku dari kekuasaannya? Pertanyaan ini sebagai bukti kebodohan orang yang bertanya. Kita boleh menjawab, apakah akal yang sihat dapat menggambarkan ada tempat yang bukan milik Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi orang bodoh itu jawapannya bodoh jugalah. Ada juga orang yang bodoh berkata,
Mampukah Allah menciptakan batu besar yang dia tidak mampu mengangkatnya? Iaitu Allah tidak mampu mengangkatnya. Ini sebagai bukti kebodohan orang yang bertanya, pernah berlaku perkara ini, jangan main-main, pernah berlaku, orang bertanya begitu. Jadi akal yang sehat tidak dapat menggambarkan ada batu besar seperti itu. Allah SWT menciptakan sesuatu sesuai dengan hikmahnya, bukan sesuai keinginan akal orang-orang yang bodoh. Jadi terlebih bodoh lagi adalah pertanyaan seseorang, mampukah Allah menciptakan Tuhan lain seperti zatnya? Itu soalan yang paling bodoh lah tu. Jawapannya Tuhan tidak akan terjadi dari makhluk. Akal yang sehat tidak pernah menggambarkan bahawa ada Tuhan yang asalnya makhluk yang diciptakan. Tuhan itu adalah Maha Pencipta, bukan diciptakan. Itulah tentang kudrat. Baik. Iradat. Di antara sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat iradat, iaitu berkehendak. Dengan kudrat Allah kita mengetahui sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan. Tetapi makhluk-makhluk tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeza. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang cerdas, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hitam, ada yang putih, dan berbagai-bagai lagi. Pertanyaannya, siapa yang memberi sifat yang berbeza-beza tersebut pada semua yang ada di alam raya ini? Jelasnya mereka tidak memberikan sendiri sifat-sifat tersebut kepada dirinya. Kalau kita boleh meletakkan pada diri kita itu, mesti kita pilih yang baik-baik saja. Mereka juga tidak akan mampu memberikan sifat-sifat tersebut kepada dirinya. Berarti ada iradat, kehendak yang menentukan mereka dengan sifat masing-masing, dan itu adalah iradat atau kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah. Kita tak mampu. Kita tidak mampu dengan kehendak kita itu. Jadi sifat iradat dan sifat yang qadim, iaitu tiada permulaan, yang menetap pada zat Allah, yang berfungsi menentukan sesuatu yang mungkin dengan sebagian hal yang boleh terjadi baginya. Sifat iradat adalah termasuk sifat Allah yang wajib baginya. Sebagai bukti adanya sifat iradat adalah adanya sifat-sifat yang berbeza pada semua hal yang ada. Padahal sifat-sifat tersebut bukan sesuatu yang wajib, akan tetapi sesuatu yang mungkin. Sedangkan dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat iradat adalah seandainya Allah tidak berkehendak mewujudkan atau menjadikan alam raya ini, berarti Allah terpaksa mewujudkan atau meniadakannya. Sedangkan keterpaksaan adalah sifat kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut jelas mustahil bagi Allah, mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sikit lagi dah kita habis dekat sifat iradat ini. Sebab sedangkan keterpaksaan adalah sifat kelemahan dan kekurangan. Hal ini jelas mustahil atas Allah, sebagaimana Allah SWT berfirman, Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Jadi ayat ini menegaskan Allah akan melakukan apa saja yang dia kehendaki, bukan apa yang dipaksa oleh pihak lain. Kita itu kadang-kadang melakukan sesuatu tu bukan atas kerelaan kita, kadang-kadang atas perintah dan sebagainya. Jadi inilah yang perlu kita faham tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam selawat yang kita bacakan, iaitu di mana
aujadathu qudrah wa khassasathu iradah, iaitu sebanyak mana yang diadakan oleh kudrat dan dituntut oleh iradat, sebagaimana istighfar al-kabir yang kita baca biasa kan, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum, ghafaru dhunubi zal jalali wal ikram wa tubu ilai min jami'il ma'asi kulliha wa dhunubi wal asam wa min kulli zanbin azantahu abadan wa khataha zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami'il harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulliha daiman abadan sarmada min az-zanbi alladhi a'lam wa min az-zanbi alladhi la a'lam adada ma ahata bihi al-'ilm wa ahsulhu al-kitab wa qatuhu al-qalam wa adada ma awjadahu al-qudrah wa khassasathu al-iradah wa midada kalimati la kama yanbaghi li jala liwajhi rabbina wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu ada istighfar kabir yang kita baca tu ada diletakkan tentang kudrat, iradat dan sebagainya. Jadi cukuplah sekadar itu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT akan mempertingkatkan keimanan kita, tauhid kita dan memahami tentang sifat-sifat Allah SWT untuk kita benar-benar mengukuhkan akidah ahli sunnah wal jamaah, daripada kita itu mengikuti jalan-jalan akidah yang batil, akidah yang dikatakan membawa kepada kerosakan pada umat ini, kerana memiliki akidah yang benar adalah sesuatu yang sangat berharga yang akan menyelamatkan orang yang memilikinya daripada kekal di dalam api neraka. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.